Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So sekarang ada 42 orang di dalam Google Meet ni. Kita patutnya mula pukul 9 tapi 5 minit. Jadi insyaAllah pada yang ibu bapa yang baru masuk dan yang tak dapat masuk, kita harapkan dengan recording boleh digunakan lah untuk ibu bapa boleh rujuk semula nanti. InsyaAllah kita mulakan je. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua ibu bapa. Kita mulakan kita punya majlis kita dengan kita punya sesi taklimat kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, yang dihormati Puan Pengetua ada kat sini. Okey, Puan Sri Jeli Maswati binti Adnan. Okey, yang berusaha Puan Hamizah binti Osman. Kita punya PK, penolong kanan hal ehwal murid. Okay. Yang berusaha semua warden dan juga pembantu asrama, okay, dan seterusnya kepada semua ibu bapa yang dikasihi. InsyaAllah Ana Ustaz Imran merupakan warden dan juga MC untuk malam ni. InsyaAllah Ana akan Ana ucapkanlah selamat datang pada semua ibu bapa pada ke kita punya taklimat asrama untuk malam ini. Okay. So harapnya Ana pun yakin bahawa ibu bapa yang terutama yang ibu bapa yang baru, okay, yang baru nak masuk asrama ni, rasa tertanya-tanyalah apa yang kita akan sampaikan dan juga apa pertanyaan-pertanyaan ibu bapa lain di dalam taklimat ni, insyaAllah. So harapnya dengan sesi taklimat ini dan juga kemudian recording lah daripada sesi taklimat ni, dapatlah ibu bapa dapat gambaran sedikit berkenaan perjalanan program ataupun perjalanan harian-harian dalam asrama nanti, insyaAllah. Okay, so sampai situ saja kata-kata aluhan Ana. Okay, so Ana menjemput Puan Hamizah binti Osman, kita punya penolong kanan hal ehwal murid, untuk memberikan sedikit ucapan sebelum kita memulakan taklimat kita. Persilakan, insyaAllah. Okay, jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Imran selaku MC kita pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua yang sedang ada program lain sekarang ni, jadi sebelum tu saya minta izinlah untuk berucap mewakili beliau. Yang berusaha Ustaz Muhammad Fikri Abdul Rahman selaku Ketua Warden Asrama Sekolah Menengah Islam Hidayah, para warden, warden untuk pelajar lelaki dan juga warden untuk pelajar perempuan. Kita ada 3 warden lelaki dan 3 warden perempuan, dan juga tambahan 1 pembantu asrama yang menguruskan asrama, dan juga para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Saya Ustazah Hamizah binti Osman. Mungkin ibu bapa yang lama telah pun mengenali saya. Saya selaku PK HEM untuk Sekolah Menengah Islam Hidayah, serta mewakili pengetua lah untuk berucap pada malam ini. Okay, jadi ahlan wa sahlan kepada semua ibu bapa, termasuklah ibu bapa lama dan juga ibu bapa barulah ke dalam orang kata warga asrama, ke dalam grup asrama ni lah, insyaAllah.
Jadi kita ni macam keluarga lah, keluarga asrama sekolah menengah Islam Hidayah. Sama ada anak kita lelaki ataupun anak kita perempuan. Jadi inilah keluarga kita. Jadi kepada ibu bapa yang lama, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kerana sudi lagi untuk bersama kami. Mungkin ada antara ibu bapa yang daripada awal lagi kan, daripada anak tingkatan 1 lagi dan mungkin sekarang dah tingkatan 5 tahun bersama kami. Jadi alhamdulillah dan terima kasihlah kerana sudi bersama kami. Dan kepada ibu bapa yang baru, kami sangat mengalu-alukan kehadiran antum, kehadiran ibu bapa ini bersama dengan kami, dan kami sangat-sangat kami sangat mengharapkan ataupun kami sangat mengalu-alukan sokongan dan juga mungkin bantuan dari segi dari segi memberi cadangan untuk memajukan asrama kita lah, insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa dan ibu bapa yang barulah terutamanya, asrama kita ini adalah sumbangan daripada 2 individu yang berbeza lah. Asrama Banin ada seorang individu yang menyumbangkan ataupun yang memberi sumbangan lah untuk mendirikan asrama Banin, dan juga asrama Banat pun sama. Ada seorang individu yang infakkan asrama itu untuk sekolah menengah Islam Hidayah. Jadi alhamdulillah syukur itulah rezeki sekolah menengah Islam Hidayah mendapat asrama yang begitu cantik, yang begitu pada kita macam okey lah kan, besarlah juga kan, dan selesalah untuk anak-anak. Jadi saya sangat mengharapkanlah ibu bapa supaya dapat memberikan kerjasama dan sokongan kepada kami untuk kami mendidik anak-anak ibu bapa supaya kata bila duduk asrama ni, apa yang ibu bapa harapkan adalah anak-anak boleh berdikari, anak-anak boleh kata kendiri, boleh survive kan diri sendiri. InsyaAllah kami para warden akan cubalah untuk mendidik, untuk memastikan anak-anak ibu bapa atau anak-anak tuan-puan mendapat ilmu kendiri itu bila berada di asrama. Dan kami mengharapkan sokongan yang padulah daripada ibu bapa supaya membenarkan kami untuk mendidik anak-anak tuan-puan untuk menjadi individu yang boleh kendiri ataupun yang boleh berdikari, insya-Allah. Jadi rasanya kita punya program malam ni adalah yang besarnya adalah taklimat terutama kepada ibu bapa barulah. Mungkin tak pernah anak-anak duduk asrama kan, ataupun mungkin sebelum ni duduk asrama lain. Asrama Sekolah Menengah Islam Hidayah tak pernah. Jadi kami mengadakan taklimat pada malam ini adalah untuk memberikan satu gambaran ataupun menyampaikan segala maklumat lah yang berkaitan dengan asrama Sekolah Menengah Islam Hidayah, insya-Allah. Jadi ibu bapa bolehlah mengajukan soalan-soalan yang selama ini mungkin ibu bapa banyak nak tanya kan tentang asrama ni. Jadi bolehlah bertanya pada malam ini. Jadi saya tak nak panjang-panjangkan ucapan. Jadi saya beri ruanglah kepada ibu bapa untuk mendengar taklimat dan seterusnya mengemukakan sebarang persoalan lah, insya-Allah. Jadi wallahu alam, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira kepada Ustazah Hamizah binti Osman selaku kita punya penolong kanan hal ehwal murid atas ucapan itu. Okey, baiklah, tanpa buang masa ana menjemputlah Ustaz Muhammad Fikri Abdul Rahman untuk menyampaikan sesi taklimat untuk kali ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Okey, persilakan, insya-Allah. Ustazah Hamizah nak minta offkan mic. Terima kasih. Okey, terima kasih.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, boleh dengar suara kan? Boleh. Okay, Jelas, insyaAllah. jelas. Yang dihormati Puan Pengetua Ustazah Sri Juli Maswati binti Adnan, yang dihormati Ustazah Hamizah binti Osman selaku PKM Sekolah Menengah Islam Hidayah, para warden dan juga ibu bapa serta anak-anak lah yang dikasihi dan disayangi semua sekali. InsyaAllah, so hari ini saya Ustaz Muhammad Fikri bin Abdul Rahman selaku Ketua Warden di Asrama Sekolah Menengah Islam Hidayah akan berkongsikan beberapa perkara berkaitan dengan asrama bagi sesi 2023, insyaAllah. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada bahagian pengurusan terlebih dahulu. Okey, so ini adalah carta organisasi asrama, yang mana asrama ini dinaung oleh pengetua lah, dan kemudian PKM. Seterusnya saya sendiri Ustaz Fikri selaku Ketua Warden dan pembantu am iaitu Encik Muiz. Dan di sini kita ada warden lah. Yang pertama Ustaz Imran, warden lelaki, ataupun kalau di asrama sekolah hidayah ni kita lebih kenali sebagai warden banin. Okey. Banin bermaksud lelaki lah. Okey, warden banin Ustaz Imran, kemudian Ustaz Bahiki. Dan juga kita ada warden perempuan seramai 3 orang, warden banat iaitu Cik Intan, Ustazah Nur Zahriah dan juga Ustazah Nur Adilin. Okey. Jadi sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan, insya-Allah boleh terus hubungilah kami. Di sini saya sertakan nombor telefon andai kata ibu bapa semua perlu untuk hubungi kami. Okey, jadi mungkin ibu bapa yang ada dalam ni boleh screenshot segera dengan screenshot untuk dapatkan nombor telefon tersebut. Okey, ini untuk warden lelaki. Dan yang seterusnya ini warden banat lah. Okey. Warden banat. Warden banat Cik Intan tu tak silap saya ada pembetulan sikit, salah nombor. Kosong dekat tengah tu tak ada untuk Cik Intan. Okey, seterusnya kita pergi kepada data murid asrama bagi sesi 2023. Okey, setakat hari ini insya-Allah kita bakal menerima pelajar banin seramai 98 orang, manakala pelajar banat kita akan terima seramai 75 orang lah. Okey, kalau ikutkan kota di asrama banin ni, kita boleh muat sehingga 100 orang. Okey, manakala asrama banat kita boleh muat sehingga 130 orang. Okey, jadi ruang di asrama banat tu masih banyak dan kita masih buka peluang lah kepada mana-mana pelajar yang berminat untuk tinggal di asrama. Okey, di sebelah tu berkaitan dengan data bilangan bagi pelajar setiap tingkatan lah. Kalau yang warna pink tu pelajar banin, warna putih pelajar banat. Okey, kemudian tindakan ibu bapa sebelum mendaftar masuk anak ke asrama. Okey, sebelum ni ibu bapa dah melalui satu proses iaitu permohonan online. Okey, iaitu dengan mengisi borang lah, borang permohonan masuk ke asrama. Dan juga kita telah pun mengeluarkan surat tawaran dan kita hantar kepada ibu bapa di mana dalam surat tersebut ada menyatakan berkaitan dengan kadar yuran dan juga perkara ataupun barang yang perlu dibawa untuk asrama lah. Okey, kemudian selepas dapat tawaran, ibu bapa akan berurusan dengan pihak kewangan untuk membuat pembayaran yuran. Okey, berkaitan dengan yuran, memang kita di pihak pengurusan asrama bukan, maksud saya macam ni. Untuk bahagian yuran,
ibu bapa perlu merujuk terus dengan pihak kewangan berkaitan dengan pembayaran yuran. Okey, kemudian pendaftaran. So pendaftaran pelajar akan daftar pada 18 Mac 2023 bersamaan dengan hari Sabtu minggu hadapan lah. Okey, kemudian daripada situ kita akan terangkan buat taklimat kepada ibu bapa dan juga anak-anak lah berkaitan dengan peraturan asrama. Dan sehinggalah sampai SPM tamat pada tahun 2024 nanti. Okey, yang mana bila dah habis sesi persekolahan, pelajar-pelajar ni kita akan minta untuk mengosongkanlah asrama daripada segala barang-barang peribadi. Okey, sebagaimana mereka masuk pada permulaannya. Okey, seterusnya peranan sekolah. Okey, di asrama untuk sebelum-sebelum ni waktu COVID baru ni memang kita buat tanda penjarakan 1 meter di asrama. Tapi sekarang kita dah tak buat lah. Okey, kita dah tak buat. Okey, yang kedua susunan katil dan tempat duduk di bilik prep dan dewan makan kita sediakan. Dan yang ketiga kita juga akan kalau sebelum ni kita akan imbas suhu lah. Suhu, tersilap tulis tu, alat pengimbas susu. Alat pengimbas suhu dan kita sanitize dan kita sediakan sabun basuh tangan lah untuk pelajar. Dan yang keempat, makluman dan peringatan berkaitan penjarakan fizikal dilaksanakan sebelum murid pulang dari sekolah dan ketika murid berada di asrama. Dan yang kelima, jadual petugas warden untuk memastikan semua SOP dipatuhi dan memantau kesihatan anak-anak di asrama. Okay, seterusnya peranan ibu bapa. Okay, di sini ada 4 perkara yang ingin ditekankan. Yang pertama iaitu kesihatan. Memastikan semua ahli keluarga yang mengiringi anak pulang ke asrama adalah dalam keadaan sihat dan tidak bergejala dan melaksanakan ujian kendiri COVID-19. Jadi kejap lagi saya akan terangkan lagi sedikit berkaitan dengan kesihatan waktu awal-awal pendaftaran nanti. Okay, yang kedua, kenderaan, memaklumkan kepada pihak sekolah kaedah pergerakan anak kembali ke asrama. Yang kedua ni dah tak perlu untuk pendaftaran nanti saya yakin ibu bapa akan hantar sendirilah anak-anak kan ke asrama. Okay, dan yang ketiga, bahagian keselamatan membawa mengisi borang pengisytiharan kesihatan dan borang kebenaran melaksanakan ujian kendiri COVID-19 sebelum pendaftaran masuk ke asrama. Okay, sebelum ni dalam surat tawaran telah disertakan beberapa borang iaitu borang aku janji dan juga borang pengisytiharan kesihatan ataupun deklarasi kesihatan untuk memastikan pelajar yang masuk ke asrama pada 18 Mac nanti dalam keadaan sihat. Okey, dan yang keempat berkaitan dengan lawatan dan balik kampung, sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, seterusnya pergerakan murid kembali ke asrama. Okey, dihantar oleh ibu bapa atau penjaga lah. Okey, kalau boleh kita tak naklah pelajar menaiki apa orang kata pengangkutan awam sendirian. Tiba-tiba dia datang sekolah, datang asrama kali ni register sendiri seorang-seorang dan tumpang kawan. Jadi kita harapkan ibu bapa dapat hantar pelajarlah ke asrama. Seterusnya peranan murid, ada 4 perkara juga. Yang pertama kesihatan, memastikan diri dalam keadaan sihat dan tidak bergejala sebelum datang ke asrama, menjaga kebersihan diri. Kemudian SOP, sentiasa menjaga SOP 1 meter, yang tu sebelum ni lah. Okay. Sentiasa memakai pelitup muka. So, sekarang pun kita dah tak pakai dah benda ni. Okay. Kemudian peraturan asrama, murid mestilah mematuhi segala peraturan asrama yang telah ditetapkan sama ada suka atau tak suka. Yang ni yang kita selalu tekankanlah kepada pelajar di asrama berkaitan dengan disiplin. Murid yang melanggar peraturan yang ditetapkan akan dikenakan tindakan disiplin. Okey, tindakan disiplin kita ada beberapa tahap lah.
tindakan disiplin kes apa orang kata, kesalahan ringan, kesalahan sederhana dan juga kesalahan berat. So yang tu nanti kita akan berikan taklimat kepada pelajar di sekolah berkaitan dengan disiplin sekolah. Saya nak tekankan juga bahawa disiplin sekolah adalah sama sahaja dengan disiplin asrama. Okey, tiada beza. Kemudian penggunaan telefon bimbit, okey, murid tidak dibenarkan menggunakan handphone sendiri sepanjang tinggal di asrama. Yang ni tertakluk kepada perubahan lah, sekiranya berlaku apa-apa. Nanti kita tengok kepada situasi dan budi bicara warden. Okey, kemudian kita masuk kepada hari pendaftaran asrama 18 Mac 2023. Saya harap anak-anak semua, pelajar-pelajar semua yang bakal masuk ke asrama sudah bersedialah untuk kembali ke asrama dan masuk ke asrama. Okey. Okey, so di sini saya terangkan berkaitan dengan carta alir pendaftaran asrama 2023. Okey, 2023. Yang pertama, saringan kesihatan. Saringan kesihatan ni kami minta jasa baik ibu bapa untuk memastikan anak membuat saliva test, COVID test di rumah terlebih dahulu. Tak perlu buat di asrama. Terus buat di rumah dan kalau boleh bawalah dia punya apa orang kata, kalau boleh bawa dia punya result tu ke asrama lah waktu pendaftaran nanti. Kalau yang jauh tu mungkin tak valid lah, tapi kalau yang di sekitar Johor Bahru mungkin valid. Okey. Walau bagaimanapun kami pun orang kata apa, walaupun ibu bapa buat kat rumah, kita pun menerima, macam mana nak sebut, kita, kalau ibu bapa cakap anak-anak sihat, insya-Allah kita percayalah. Okey, cuma kami mohon ibu bapa buat saliva test di rumah tu. Okey, kalau ibu bapa tak perlu buat saliva test. Okey, ibu bapa just pastikan waktu pendaftaran nanti pakai face mask lah. Okey, yang kedua, bila dah sampai dekat berhampiran dengan sekolah, ibu bapa perlu melalui pagasi lah. Pagasi ni ikut sekolah rendah. Kalau ada ibu bapa baru yang mungkin dah datang ambil buku teks di sekolah baru ni untuk drive through buku teks, so laluan dia laluan yang sama, pagasi daripada pintu pagar sekolah rendah. Kemudian yang ketiga, ibu bapa selepas masuk ke pagasi, ibu bapa perlu parking kenderaan di tempat yang telah diarahkan. Tempat ni ialah di parking guru lah, parking guru berhadapan dengan asrama Banat. Kemudian yang keempat, pendaftaran pelajar, serahan borang, kesihatan dan aku janji. Dan juga kita akan berikan kit asrama kepada pelajar asrama nanti. Okey, yang nombor 4 ni berlaku di asrama. Maksudnya kalau selepas parking, ibu bapa serta pelajar perlu angkatlah barang ke asrama tu bukannya bawa kereta turun ke asrama Bani lah terutama. Okey, kena angkat barang tu. Okey, yang kelima, kita akan buat semakan barang. Okey, dekat kaunter semakan barang tu kita akan tengoklah sama ada pelajar ada bawa handphone ataupun tidak. Okey. Berkaitan dengan handphone nanti saya akan terangkan jugalah kejap lagi. Okay, kemudian kita akan cek barang dan tulis nama. Okay, berkaitan dengan barang ataupun pakaian pelajar ni, kami mohon kerjasama ibu bapa untuk pastikan anak-anak menulis nama di pakaian, setiap pakaian yang dibawa, setiap barang peralatan yang dibawa ke asrama. Sebab dekat asrama ni memang apa orang kata, isu berkaitan dengan hilang barang ni memang kerap berlaku lah. Kadang hilang barang, ambil barang orang tanpa izin. Jadi memang kami mohon kerjasama ibu bapa untuk pastikan tulis nama
di rumah. Kalau tak tulis di rumah, nanti dekat asrama kena tulis juga. Cuma nanti akan ambil masa yang lama lah untuk selesaikan benda tu. Okay, kemudian selepas selesai, pelajar akan masuk dorm bersama ibu bapa. Ibu bapa boleh masuklah sama-sama. Ibu bapa hanya dibenarkan masuk pada awal tahun sahaja. Kemudian sampai hujung tahun kita dah tak benarkan lah. Jadi ibu bapa boleh berpeluang untuk melihat keadaan di dalam dorm anak-anak. Dan seterusnya ibu bapa akan pulang lah. Okay. So ini adalah borang kebenaran. Borang kebenaran ni tak ada rasanya. Yang ni yang lama. Okay, yang ni borang pengisytiharan kesihatan, deklarasi kesihatan yang ibu bapa perlu bawa lah. Okay, satu lagi borang aku janji ada 2 borang yang perlu diserahkan masa pendaftaran nanti. Okay. Seterusnya di sini saya tunjuk sedikit secara kasar struktur bangunan asrama lah. Tak adalah struktur sangat pun. Gambar lepas ni dia lebih kepada beberapa tempat-tempat yang akan digunakan oleh pelajar. So ini asrama Banin, okey, yang bahagian atas tu adalah pada tahun 2015 pada permulaan asrama ini dibangunkan. Dan kini asrama yang baru dah ada bumbung pun dekat depan tu, yang mana tempat tu digunakan untuk tempat prep dan juga dewan makan lah untuk pelajar. Okay, so ini sedikit sebanyak gambaran berkaitan dengan asrama Banin. Okay. Seterusnya ini adalah asrama Bonda Sarah untuk asrama Banat. Ini yang dikatakan bangunan-bangunan yang disumbang, disponsor, diinfakkan oleh individu-individu yang disebutkan oleh Ustazah Hamizah tadi. Okey. Okey, seterusnya ini sedikit gambaran di asrama Banat lah. Okey, bangunan ni diorang guna kontena untuk buat asrama ni. Jadi satu dom, kalau Banin tadi satu dom 38 orang, untuk Banat satu dom 10 orang. Okey. Kemudian kita terus dengan aktiviti harian. Okey, so aktiviti harian secara kasar macam nilah untuk pelajar Banin dan juga pelajar Banat mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi aktiviti dia tak sama, aktiviti dia berbeza sebab kita mengambil berat berkaitan dengan apa orang kata ialah jantina pelajar kan, ikut kesesuaian. Okey, kemudian ini yang antara yang paling penting yang ingin disampaikan pada malam ini iaitu peraturan asrama lah. So buku warna biru ni buku peraturan Sekolah Menengah Islam Hidayah. Okey, nanti sepatutnya kalau ibu apa baru ataupun yang dah beli buku teks akan beli jugalah buku peraturan sekolah ni. Okey, buku takdib dan disiplin asrama. Okey, yang pertama, peraturan-peraturan ini diwajibkan kepada semua murid dengan tujuan kebajikan dan mendisiplinkan murid di samping melicinkan perjalanan dan pentadbiran sekolah dan asrama menuju kepada matlamatnya. Yang kedua, setiap individu murid diwajibkan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Okey, saya ingat satu perkara yang pengetua sebutlah. Okey, pengetua ada menyatakan bahawa kita dekat sekolah pada masa ini ada 3 perkara yang kita titik beratkan. Perkara yang pertama yang kita titik beratkan ialah berkaitan dengan tarbiyah. Okey, tarbiyah pelajar. Dan perkara yang kedua yang kita titik beratkan ialah akademik pelajar. Dan yang ketiga, co-curriculum. Kenapa kita letakkan tarbiyah? Sebab kita sangat menitik beratkan berkaitan dengan pembinaan individu-individu Muslim yang mana akan membangunkan generasi pada masa akan datang. Okey.
Okey, seterusnya berkaitan dengan peraturan berpakaian. Okey, murid mesti berpakaian rasmi sekolah yang lengkap dan kemas apabila keluar dari kawasan asrama, seperti keluar ke bandar mengikut rombongan dan pulang ke rumah. Okey, murid juga mesti berpakaian yang sesuai, baju Melayu, jubah, kurta, seluar dan kopiah, dan kemas apabila keluar ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, yang ni samalah untuk pelajar banat Cuma ada beberapa gambar yang saya tunjuk ni fokus pada pelajar asrama Banin. Okay, yang pertama berkaitan dengan rambut lah. Kami sangat mengharapkan ibu bapa untuk memastikan rambut anak-anak ketika pendaftaran asrama nanti pendek mengikut kesesuaian sebagai seorang pelajar sekolah. Bukannya yang jenis macam gambar kat bawah ni lah. Yang mana kita tahu rambut-rambut yang seperti di bawah tu adalah sangat dilarang oleh baginda Rasulullah SAW yang dinamakan qazak. Okey. Kemudian ini ada beberapa jenis pakaian rasmi sekolah. Yang pertama baju batik, yang kedua baju harian, baju sekolah dengan seluar coklat. Kalau baju batik ni kita panggil baju rasmi lah. Baju batik, baju rasmi itu sama dengan seluar hitam. Kemudian baju lengkap KRS, baju sukan, kemudian kiadah dan juga baju ko. Okay, baju sukan dengan baju ko ni ini adalah gambar lama lah. Kita dah ada design yang baru yang sangat cantik lah. Okay, kemudian berkaitan dengan surat menyurat. Okay, semua surat parcel yang diterima mesti ada nama dan alamat pengirim. Kemudian pihak pengurusan asrama berhak menapis semua surat parcel jika dirasakan perlu. Kadang-kadang ada pelajar ni dia beli sendiri barang-barang. Dia beli online sendiri dan dia terus hantar ke asrama sekolah. Jadi kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu apa benda yang dia beli. Okey, jadi kalau kami tengok kalau barang tersebut, parcel tersebut datang daripada apa orang kata Shopee, Lazada dan sebagainya, yang tu kemungkinan besar kita akan buka lah jika dirasakan perlu. Okey. Seterusnya berkaitan dengan harta persendirian. Okey, yang pertama, murid asrama hanya dibenarkan menyimpan wang tunai sebanyak RM50 sahaja pada setiap masa. Okey. Kita tak benarkan lebih. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lagi berkaitan dengan duit ni, okey, wang tunai ni. Okey. Kemudian yang kedua, murid tidak digalakkan membawa barang-barang yang harganya terlalu mahal. Okey. Contoh, ini antara barang-barang larangan. Okey. Barang larangan yang pertama, alatan media elektronik dan apa sahaja alat komunikasi tidak dibenarkan dibawa ke asrama dan sekolah. Okey, bahan berbahaya seperti peralatan tajam dan peralatan yang mengancam keselamatan juga tidak dibenarkan dibawa ke asrama dan sekolah. Okey, so sini saya letak ada beberapa gambar ataupun barangan yang dilarang untuk bawa ke sekolah. Okey, yang pertama saya fokuskan kepada smartphone. Okey, smartphone hanya pelajar yang tinggal di luar Johor Bahru sahaja. Yang tinggal di luar Johor Bahru sahaja yang dibenarkan bawa handphone. Bawa tu dalam erti kata macam mana? Okey, bila dia bawa ke sekolah, ke asrama, dia perlu serahkan kepada warden. Okey, kemudian warden akan simpan. Okey. Kenapa kita benarkan? Sebab ada pelajar yang tinggal di luar Johor Bahru ni, mungkin dia naik bas, mungkin ada yang akan naik flight, yang naik bas awam. Jadi mereka memerlukan smartphone ni untuk hubungi ibu bapa. Tapi kalau yang tinggal di luar Johor Bahru, yang mungkin yang parents sendiri hantar, kalau ibu bapa rasa tak perlu untuk anak-anak bawa handphone, tak perlu bawa. Okey. Dan pelajar yang tinggal di Johor Bahru confirm tak dibenarkan untuk bawa handphone ni. Okey, kemudian yang kedua ialah MP3 tak dibenarkan, yang ketiga laptop,
Yang keempat, smartwatch. Smartwatch ni antara barang larangan lah di sekolah kita. Saya semak juga di beberapa buku peraturan sekolah-sekolah kerajaan, sekolah MRSM, sekolah SBP dan SMKA. Smartwatch memang tak dibenarkan sebab ada smartwatch yang boleh guna untuk call, yang boleh simpan gambar. Jadi itu sangat berisikolah ketika pelajar menduduki peperiksaan. Okay. Ada yang bawa Apple smartwatch, yang tu terlampau mahal kan. Jadi kita tak benarkanlah. Kalau bawa juga memang kita akan serahkan kembali kepada ibu bapa. Okay. Kemudian teddy bear, bantal peluk. Okay. Kita tak benarkan bawalah, terutama pelajar banat yang memang sebahagian besarnya kadang-kadang bawa sorok-sorok. Okay. Kemudian kipas elektrik kita tak benarkan. Okay. Kalau nak bawa kipas, kita hanya benarkan bawa kipas bateri sahaja. Sebab kipas dekat asrama, kalau banding kipas di asrama memang dah cukup banyak. Kalau di asrama banat, pelajar duduk dalam dom menggunakan aircon. Okay. Kemudian untuk pelajar banin, kita tak benarkan bawa seluar 3/4, 3 suku memang kita tak benarkan, diharamkan sama sekali. Kemudian t-shirt yang tiada lengan. Okey, t-shirt yang tiada lengan ni bermaksud t-shirt yang pelajar pakai waktu riadah. Kalau dia pakai pergi sekolah, tak ada masalah. Tapi yang pergi sekolah, biasa dia orang pakai t-shirt yang ada lengan lah. Okey. Kalau pakai t-shirt yang tiada lengan, terutama waktu riadah tu memang kita akan rampas lah. Okay. Kemudian seluar jeans dan juga gym equipment. Okay. Yang ni kita tak benarkan pelajar untuk bawa ke asrama. Okay. Seterusnya peraturan keluar masuk. Okay. Murid dibenarkan keluar ke bandar. Kalau sebelum ni waktu PKP kita tak benarkan. Okay. Sekarang kita dah benarkan semula. Kemudian hanya balik ke kampung mengikut jadual yang ditetapkan oleh pengurusan asrama. Setiap murid mestilah menulis nama dan menurunkan tanda tangan di buku yang disediakan, menyerahkan kad keluar masuk kepada warden bertugas setiap kali keluar ke bandar atau balik ke kampung. Jadi ini prosedur biasalah kalau pelajar asrama. Okay, kebenaran keluar asrama pada waktu lain hanya dibenarkan untuk rawatan pesakit, kecemasan atau sebab-sebab lain yang wajar sahaja. Okay, contoh macam ibu bapa ada appointment, anak-anak ada appointment di hospital, di klinik mana-mana kan. Jadi sepatutnya tarikh tersebut dah tahu. Jadi kena maklumkan awal lah, buat permohonan awal kepada pengetua, pada pihak asrama dengan menyatakan bahawa ada appointment. Jadi insyaAllah kita akan benarkan. Okay. Kalau boleh jangan buat tiba-tiba lah. Okay. Tak nak esok ada appointment, lepas tu hari ni baru buat surat permohonan. Okay. Murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan asrama tanpa kebenaran ketua warden atau warden bertugas. Kalau keluar itu dikira fly lah tanpa makluman kami. Okay. Permohonan untuk keluar bermalam selain daripada tarikh yang telah ditetapkan oleh sekolah perlu dihantar oleh ibu bapa sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari kejadian untuk dipertimbangkan oleh pengetua atau ketua warden. Contoh macam ada beberapa perkara, contoh ada kenduri di rumah kan, ada kenduri di rumah, ada majlis walimatul urus dekat kampung. Jadi perkara tersebut sebenarnya telah dirancang oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa sepatutnya dah buat permohonan awal lah kepada pihak asrama untuk bawa anak keluar. Okay, murid tidak dibenarkan keluar mengikut penjaga murid lain kecuali dengan surat kebenaran ibu bapa murid atas sebab-sebab yang dinyatakan. Contoh kalau pelajar A nak keluar outing bersama parent pelajar B, boleh dengan syarat ibu bapa tersebut mesti buat permohonan. Okay, buat permohonan dan telah bincang dengan ibu bapa pelajar B tadilah. Okay. Kemudian untuk tujuan keselamatan, ibu bapa penjaga hendaklah menghantar atau menjemput sendiri anak mereka. Sekiranya ibu bapa penjaga menghantar wakil untuk menjemput dan menghantar anak, hendaklah mereka yang telah didaftarkan sahaja dan mesti dalam pengetahuan warden.
Okey, berkaitan dengan keluar masuk ni, ibu bapa nanti diminta untuk membeli stiker kenderaan lah, pelekat kenderaan. Tak silap saya harga dalam RM5. So nanti waktu pendaftaran nanti kita ibu bapa boleh beli waktu tu. Okey. Kemudian peraturan melawat. Okey. Disebabkan kita dah kembali seperti asal, maka masa untuk melawat ataupun hari melawat kita hanya benarkan pada hari Sabtu sahaja. Okey, hari Sabtu sahaja, dan ini pun berdasarkan kepada jadual lawatan yang kami akan berikan kepada ibu bapa dalam link tree yang Encik Muiz bagi itulah. Okey. So masa lawatan pukul 9.30 hingga pukul 6 petang. Sebab apa pukul 9.30? Sebab pagi hari Sabtu tu pelajar ada gotong royong. Okey, cuti itu bergantung kepada atas budi bicara. Okey, ibu bapa penjaga waris perlu memaparkan stiker pelawat di pondok keselamatan. Waktu masuk mesti tunjuklah, mesti lekatkan stiker tersebut di cermin kenderaan masing-masing. Lokasi perjumpaan adalah sekitar kawasan asrama, pondok wakaf, sekitar sekolah dan kantin sekolah. Kalau melawat tak dibenarkan untuk bawa keluar lah. Okey, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam dom asrama. Lawatan ibu bapa pada waktu persekolahan hanya dibenarkan untuk menghantar barang sahaja di pondok keselamatan. Contoh pada hari Rabu, hari sekolah, ibu bapa nak hantar barang. Okey, ibu bapa hanya boleh tinggalkan barang di pondok Guard D sahaja. Okey, nanti ibu bapa tahulah di mana pondok Guard D tu. Okey, seterusnya masih lagi peraturan melawat. Murid perempuan tidak dibenarkan menerima tetamu lelaki kecuali bapa atau saudara lelaki yang memegang kad pelawat. Okey, semua pelawat hendaklah mempunyai kad pelawat dan memenuhi syarat-syarat yang tercatat pada kad pelawat tersebut. Pihak pengawal atau warden berhak menahan pelawat-pelawat yang tidak mempunyai kad pelawat. Maksudnya stiker lah kat sini atau yang diragukan kesahihannya. Okey. Kalau misal kata dia masuk ke dalam sekolah, ke asrama, tak ada pelekat, tapi parent ada memaklumkan kepada pihak warden, so insyaAllah kita boleh benarkan. Cuma kita mengharapkan kalau kenderaan yang tiada pelekat stiker kereta tu, kita minta ibu bapa berikan nombor plate kepada kita lah, supaya kami dapat kenal pasti betul ataupun tidak anak mengikuti kenderaan tersebut. Okey, pakaian pelawat mestilah menutup aurat, sopan dan beradab. Okey. Okey, seterusnya prosedur murid sakit. Okey. Bagi kes pelajar sakit, yang pertama sekali kita sangat mengharapkan pelajar ni yang pertama sekali melaporkan kepada AJK asrama, kemudian AJK asrama laporkan kepada warden bertugas. Okey, daripada situ barulah warden bertugas akan mengambil beberapa tindakan. Yang pertama, untuk sakit yang ringan, warden dikehendaki memberi rawatan yang sesuai mengikut kemampuan. Kita ada first aid lah di asrama, dan warden-warden kita pun ada kemahiran-kemahiran berkaitan dengan bantu mula. Okey, sebahagian besar pada warden kita adalah guru KRS juga. Okey. Yang kedua, untuk sakit yang agak serius, warden dikehendaki menghubungi parent dan meminta izin untuk dibawa ke klinik atau hospital. Contoh macam kalau pelajar tu tiba-tiba appendix ke patah tangan ke, okey, kita akan call parent, kemudian daripada situ kita bincang dengan parent sama ada parent nak minta warden bawa uruskan ataupun parent nak datang ambil sendiri dan bawa pergi rawatan. Okey. Berkaitan dengan murid sakit ni, kami sangat mengharapkan pelajar sampaikan makluman tersebut sampai kepada pihak warden dahulu sebelum sampai kepada pihak ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada pelajar ni, bila dia sakit, dia terus maklumkan pada parent dan parent lepas tu jadi gelabah anak
dia sakit dan terus hubungi warden. Sedangkan warden tak ada makluman apa-apa. Okay, jadi kami risaulah dan kami jadi seganlah kalau ibu bapa menghubungi kami dalam keadaan kami tak dimaklumkan bahawa anak mereka sakit. Okey. Berkaitan dengan penentuan klinik panel, bagi ibu bapa yang memiliki kad takaful untuk anaknya, klinik yang dibenarkan adalah 10 km dari sekolah sahaja. Okey, contoh kalau ada AIA, Prudential apa semua tu, okey, apa orang kata, radius untuk kami menghantar pelajar tersebut adalah 10 km daripada sekolah sahaja. Kalau klinik tersebut berada di luar 10 km, maka kita akan hantar ke klinik panel sekolah lah. Okey. Okey. Bagi ibu bapa yang tiada kad takaful untuk anaknya, semua akan berdaftar di bawah klinik yang dilantik oleh pihak sekolah. Okey. Berkaitan dengan klinik panel ni, okey, ibu bapa contoh macam pelajar sakit, kemudian kita bawa pergi klinik dan pelajar tak bawa duit, so ibu bapa tak perlu risau. Nanti pihak klinik akan menghubungi ibu bapa lah dan memberikan invoice rawatan kepada ibu bapa dan ibu bapa akan perlu transfer bayaran tersebut kepada pihak klinik. Okey. Seterusnya, hal-hal kecemasan, ibu bapa perlu memaklumkan pada warden bertugas untuk membawa pelajar pulang. Okey, boleh hubungilah. Okey, sekiranya ibu bapa waris tidak boleh membawa pelajar pulang, pihak asrama akan menguruskan proses pulang pelajar tersebut. Okey, pelajar yang sakit, kemalangan ketika waktu di asrama, pelajar perlu memaklumkan terlebih dahulu kepada warden bertugas. Okey, yang ini yang kami akan tekankan sangat-sangat kepada pelajar lah, supaya apa-apa yang berlaku mesti berada di dalam pengetahuan warden bertugas. Ibu bapa boleh membuat pilihan sama ada mengambil anak pulang atau memberi kebenaran pihak asrama menguruskan pelajar, sama macam tadi. Okey, pelajar perlu mengisi nama di buku keluar masuk asrama sebelum outing, balik kampung ataupun hal-hal kecemasan. Nanti kami akan sediakan kad outing kepada pelajar lah, setiap pelajar akan dapat. Okey, berkaitan dengan bekalan makanan, maksudnya kalau ibu bapa nak hantar makanan sama ada waktu lawatan ataupun bukan waktu lawatan, jadi kami hanya benarkan makanan kering sahaja. Okey, makanan basah tidak dibenarkan sama sekali sebab kami risau sekiranya makanan basah diberikan kepada pelajar, risau berlaku kes keracunan makanan. Memang ibu bapa yakinlah kan dengan kedai yang ibu bapa beli makanan tersebut. Tapi pada pihak kami, sekiranya berlaku keracunan makanan, lagi-lagi apabila pelajar tu dia kongsi makanan ramai-ramai dan berlaku cerit-berit, sakit perut, bila hantar ke hospital, ke klinik, nanti pihak sekolah, pihak asrama, pihak kantin akan diambil tindakan. Jadi kami sangat risaulah dengan perkara tersebut. Okey, bungkusan barangan makanan mestilah diletakkan di pondok jagadi dan ditulis nama pelajar serta tingkatan. Okey, kemudian berkaitan dengan kiriman wang perbelanjaan. Ini termasuk juga dengan isu perkara wang tunai tadi. Okey, wang tunai, pelajar hanya boleh pegang duit sebanyak RM50 sahaja sepanjang pelajar berada di asrama. Okey, sekiranya ibu bapa ingin mengirim duit, boleh transfer melalui bank dan sertakan soft copy kepada pembantu asrama iaitu Encik Muiz. Okay, tuntutan wang akan dibuat pada setiap hari Rabu sahaja. Jadi ibu bapa pun boleh screenshot lah slide ni untuk rujukan pada masa akan datang. Yang paling penting nombor akaun tu lah. Contoh macam pelajar setelah 2 minggu pelajar di asrama, pelajar dah habis duit kan. Pelajar dah habis duit, pelajar nak dapatkan duit daripada mana? Ibu bapa boleh transfer duit tersebut ke akaun RHB sekolah ni lah. Okay, so pada hari Rabu, Encik Muiz akan keluarkan dan serahkan kepada pelajar yang berkaitan. Okay, kita dah nak habis dah ni. Okay, so seterusnya saya sertakan sedikit berkaitan dengan aktiviti asrama, terutama kepada ibu bapa barulah. Kalau ibu bapa asrama yang lama memang
sedia maklum bahawa kami akan sentiasa kongsikan gambar-gambar sekiranya ada event, apa-apa aktiviti di asrama, kami akan kongsikan dalam grup lah. Okey, so ini ada beberapa perkara, beberapa keping gambar, buka puasa waktu Ramadan nanti. Kemudian bila pelajar dah masuk asrama nanti, kita akan adakan orientasi kepada para pelajar ni. Okey, cara bagaimana nak berdikari di asrama. Contoh, kalau dekat gambar kat sini ni, kita ajar pelajar bagaimana cara nak gosok baju, nak kemas rak sabun. Okey, apa lagi? Dekat sini ni. Kalau asrama Banin, kita ajar dia cara nak bersihkan pinggan, mangkuk, selepas tu letak di mana. Okey, kemudian kita ada majlis khatam Quran bulan Ramadan, kita ada tarawih kubra, kita ada kuliah subuh, kita ada aktiviti masakan. Okey, ada banyaklah aktiviti. Okey, kemudian ini adalah parking asrama. Nanti kalau ibu bapa datang, ibu bapa nampaklah parking asrama ni. Okey. Kemudian kita ada gotong royong asrama. So ini ada gambar berkaitan dengan pelajar asrama yang menjadi wakil sekolah. Ini pun pelajar asrama yang menjadi peserta kompang kalau ada apa-apa event di asrama. Okay, kita ada aktiviti maksurat, kita ada aktiviti sukarelawan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Hidayah. Okay, kita ada gotong royong. Untuk makluman ibu bapa yang terutama ibu bapa barulah, okey. Pelajar asrama ni memang sangat-sangat apa orang kata diminati oleh semua guru. Okey, kalau ada apa-apa event, memang pelajar asrama lah yang akan jadi sukarelawan kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi pelajar-pelajar kita pun memang sangat sukalah dan sangat aktif melibatkan diri dengan perkara ataupun aktiviti yang telah dijalankan. Okay, so ini bentuk stiker asrama kita. Okay, kita ada khidmat masyarakat di luar. Okay, kita ada hari riadah wajib yang mana pelajar tak dibenarkan berada dalam dom. Sebab kadang-kadang kita tahu ada pelajar ni memang dia jenis pasif. Dia tak nak main, tak nak bersukan, tak nak berjalan. Jadi kita wajibkan satu hari, paling kurang seminggu. Paling kurang satu hari seminggu dia wajib riadah. Okey. Kemudian ada aktiviti vertigasi di asrama, cuma buat masa ni kita terjendala, insya-Allah kita akan teruskan pada masa akan datang. Kemudian kita ada latihan kebakaran, okey. Kita ada perhimpunan asrama bulanan dan banyaklah aktiviti sukarelawan tu. Ni kempen anti bully, sumbangan kepada warga miskin di sekitar kampung Sinaran Baru, kampung Seri Aman dan kampung sekitar sinilah. Dan juga ada ibu bapa yang sudi sponsor pelajar-pelajar asrama ni. Contoh ini aktiviti Maulidur Rasul pada tahun lepas lah. Tahun lepas ada ibu bapa yang sponsor full untuk pelajar asrama. Okay, so itu sahaja daripada saya berkaitan dengan taklimat ibu bapa asrama bagi sesi 2023 insya-Allah. Jadi saya serahkan kembalilah kepada Ustaz Imran. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Fikri atas penyampaian taklimat bagi ibu bapa asrama sesi 2023. Okey, jadi untuk agenda seterusnya adalah sesi soal jawab. Okey, kalau ibu bapa boleh nampak dekat dalam ruangan chat dan Ustaz Fikri dan juga Ustazah Hamizah boleh nampak dalam ruangan chat banyak sangat soalan-soalan mereka dah sampaikan. Okay, Ana rasa kita perlu untuk go through satu-satu kot. Okay, insyaAllah. Ustaz Fikri dan Ustazah Hamizah kalau ada ataupun mana-mana lah warden yang lain kalau ada jawapan-jawapan boleh buka mic dan sampaikanlah insyaAllah. Okey, so saya tengok daripada awal Saya tengok daripada awal ni. Yang pertama Ummu Fatih ada bertanya berkaitan dengan slide ini akan dikongsikan. InsyaAllah kami akan kongsikan dalam grup nanti.
InsyaAllah. Kemudian daripada Puan Sri Dewi Said Sahil, hantar gambar keputusan ujian salibah test melalui WhatsApp kepada pihak asrama sahaja boleh? Tak perlu hantar pun, ibu bapa tak perlu hantar. Buat saja. Kami memberi apa orang kata keyakinan kepada ibu bapa bahawa kalau ibu bapa kata anaknya sihat dan negatif, so kami percayalah dengan apa yang dimaklumkan oleh ibu bapa tersebut. Okey. Kemudian daripada Nazliza, Assalamualaikum, apa itu pakaian kiadah? Nampak macam sama dengan uniform sekolah harian tapi warna tie berbeza. Okey, kiadah ni ialah kepimpinan sekolah lah, iaitu pengawas, PRS, KRS dan sebagainya yang kepimpinan sekolah. Jadi mereka ni pakaian sekolah sama kecuali necktie sahaja yang berbeza. Okey. Kemudian Encik Muhammad Haizal, stiker kereta tahun lepas masih valid atau kena beli stiker baru? Masih valid insya-Allah. Tak perlu beli stiker baru kecuali kalau kalau ada kenderaan lain yang nak digunakan untuk masuk ke asrama, boleh beli yang barulah. Boleh tambah. Okey, kemudian adakah melawat perlu mengikut giliran? Jika ya, bagaimana cara giliran diberi? Okay, setakat ni cara melawat ataupun Ustaz Muiz dah sertakan ke tarikh lawatan dekat dalam link tree tu? Belum lagi. Sebabnya kita masih menunggu lagi tauqim yang final daripada pengusaha sekolah. Okay, baik. So dari segi melawat setakat ni tak ada giliran lah. Okay, tak ada giliran. Jadi ibu bapa boleh datang pada tarikh yang ditetapkan daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 6 petang. Okey. Seterusnya AJK asrama dari kalangan pelajar. Ya, daripada kalangan pelajar. Untuk sesi 2023 ni kita dah ada dah AJK asrama. AJK asrama akan berubah pada pertengahan semester. Sesi persekolahan ni lah. Mungkin dalam bulan 8 macam tu biasanya. Okey. Kemudian bekalan dari rumah dibenarkan ataupun tidak. Bekalan boleh bawa. Okey, boleh bawa makanan lah. Tapi makanan kering lah macam bis. Mikrofon terputus, Fikri. Mikrofon termute. Oh, Ustaz Fikri tak boleh tekan Baik. Alamak. Sebentar ya. Apa tak boleh? Ya, boleh tak? Kenapa tak Boleh tak? Okey, boleh. Okay. Alright. So bekalan makanan boleh bawa daripada rumah. Cuma kami tak galakkan ni lah, jajan. Okey, jajan memang kami tak galakkan untuk bawa ke asrama. Okey, kemudian soalan, jika pelawat datang dengan kereta berlainan pada hari yang berbeza, boleh guna stiker kereta yang sama? Boleh, tapi ibu bapa kena tukar-tukar lah kan, leceh lah kan. Kita benarkan ibu bapa kalau nak beli lebih daripada satu lah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Ustaz-Ustazah, awal Ramadan adakah pelajar yang duduk asrama dibenarkan balik atau bagaimana? Yang ni saya serahkan pada Ustazah Hamizah lah untuk jawab. Okey, insya-Allah untuk awal Ramadan ni kita cuti lebih kurang 4 hari kan. Jadi pengurusan sekolah telah memutuskan bahawa kita akan beri pilihan lah kepada anak-anak yang nak balik boleh balik, yang nak stay boleh stay di asrama. Sebab dia baru masuk kan 18 tu. Jadi 20 berapa tu 23 tu dia nak balik pula kan. Jadi siapa yang tak nak balik boleh stay di asrama, siapa yang nak balik boleh balik. Okey. Seterusnya boleh guna 2 bantal, memandangkan tak boleh bawa bantal peluk. Kami hanya galakkan 1 bantal je lah. Okey, 1 bantal sahaja. Okey, kemudian perlu bawa sterika.
secara iron tak perlu bawa, kita dah sediakan. Kecuali kalau ada ibu bapa nak sponsor. Kalau ibu bapa nak sponsor, kami sangat alu-alukan lah. Tapi kami lebih prefer kalau ibu bapa sponsor yang jenis gosok tak terbakar tudung semua tu. Terutama banat lah. Banat yang selalu berlaku terbakar tudung baju. Kemudian padlock locker memang kena bawa. Okey, wajib bawa. Okey, stiker kereta beli di mana? Beli di asrama pada hari pendaftaran nanti. Okey. Mana ni? Ya, Assalamualaikum. Bagaimana dengan pakaian untuk pelajar perempuan di asrama? Pakaian pelajar di asrama, pakaian baju labuh lah. Kalau Ustazah boleh terangkan untuk pelajar perempuan ni. Warna banat. Warna banat ada? Saya. Ini untuk pakaian dalam asrama sahaja ke? Ataupun kat luar? Overall ya. Overall ya. Kalau pakaian di asrama, dalam asrama dulu. Kalau dalam asrama, pelajar kena pakai pakaian yang menutup aurat lah di luar dorm. Maksudnya kena pakai tudung, baju lengan panjang dan seluar panjang lah. Kalau ada yang pakai lengan pendek, dia kena pakai sweater. Dalam dorm tak ada masalah untuk pakai lengan pendek. Tapi bila keluar memang kena pakai sweater. Dan biasanya diorang akan pakai tudung sarung tu lah untuk bahagian dalam asrama. Cuma kalau keluar daripada asrama, dia kena pakai tudung labuh dan juga pakai kain hitam biasanya. Kecuali pada waktu riadah akan pakai seluar. Okay. Baik. Okey, kemudian Abu Talha, boleh tahu berapa peratus pelajar asrama dari Selangor, KL, Negeri Sembilan nak cadangkan perkhidmatan bas balik kampung seperti tahun-tahun lepas? Okey, Ustaz Muiz boleh jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajar-pelajar luar negeri Johor, kita memang akan ada satu grup WhatsApp. So nanti saya akan masukkan dalam grup Telegram Asrama lah. Dan memang seperti tahun lepas lah, kita akan chartered bus daripada sekolah, bukan daripada Lakin. So sekarang daripada sekolah dan terus ke KL. Maksudnya nanti kita akan keluarkan satu form, pick up dan drop di mana. So nanti saya akan masukkan dalam grup Telegram khas untuk pelajar, ibu bapa pelajar yang duduk luar negeri Johor. Itu saja insya-Allah. Okey, lagi soalan, adakah warden atau AJK asrama yang akan membuat orientasi untuk pelajar baru? Ya, AJK asrama akan dilaksanakan dan dipantau oleh warden lah. Okey, bagaimanakah dengan perkhidmatan dobi? Ada disediakan? Ruang dobi disediakan dalam link 3 yang diberi tu borang belum buka. So nanti waktu pendaftaran nanti ada pihak dobi yang akan buka kaunter. Jadi ibu bapa boleh register waktu tu. Kejap. Untuk dobi, maaf mencelah. Untuk dobi saya akan buka borang tu pada hari Isnin. Sebabnya saya masih menunggu final list price daripada pihak dobi. So saya akan buka Google Form tu pada hari Isnin insya-Allah. Okey, baik. Kemudian untuk banat, pakai kain hitam yang dibeli di koperasi sekolah ke? Kain hitam sama ada boleh beli di sekolah ataupun di luar. Tapi bukan pakai kain hitam yang ketat lah. Okey, yang longgar. Okey, untuk banin, bila perlu pakai t-shirt berkollar? Dalam list perlu 5 helai. Okey, secara umumnya mana-mana sekolah memang pelajar diwajibkan untuk memakai inilah t-shirt berkollar. Okey. Okey, kemudian soalan, Ustazah boleh terangkan sifat kain hitam yang dibenarkan? Boleh bercorak, berenda, kembang. Okey, Ustazah tolong jawablah. Setahu saya dia tak adalah strict sangat.
tak boleh kembang ke apa, tak kisah kalau kembang sikit pun, cuma dia bukanlah macam daripada jauh tu nampak warna lain ke. Kalau saya tak pasti yang dimaksudkan dengan corak timbul-timbul tu. Tapi biasanya yang kebanyakan pelajar pakai memang plain je. Memang kain yang plain lah. Okey. Okay, kemudian berkenaan cuti awal Ramadan, adakah bas akan diuruskan oleh pihak asrama bagi yang tinggal di Kota Lembah Kelang? Sama Muiz? InsyaAllah nanti kita akan keluarkan survey pada grup untuk grup bas yang luar negeri Johor. Jika ramai kita akan proceed untuk bas lah. Itu saja. Okey, kain plain atau corak tadi dah jawab. Kemudian yang last kali tu Ustaz Muiz, Dobi. Untuk Dobi kita ada servis basuh dan lipat, dan second basuh, lipat dan gosok. So gosok tu adalah baju uniform sekolah. Uniform sekolah yang pakai apa? Uniform sekolah biasa, lepas tu pakaian batik dan pakaian KRS nombor 4 saja. Yang gosok lah. Yang lain just basuh dan lipat saja. So nanti apa-apa maklumat nanti saya akan masukkan dalam Google Form yang dalam Linktree yang saya bagi tu. Okay. Ada lagi. Alright. Adakah perlu bawa bilangan baju seperti senarai atau boleh lebih atau kurang? Baju collar dalam list perlu 5. Perlu bawa lebih atau boleh bawa kurang? Okey, untuk pakaian, kami tak galakkan bawa lebih lah. Kami galakkan bawa kurang. Sebab kami tak nak ada pakaian yang banyak-banyak di asrama. Betul. Sebab kami cuba untuk didik pelajar supaya dia berdikari. Lepas guna, kena basuh. Terus basuh. Ya, insyaAllah cukup tu 5 helai. Okay, insyaAllah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, okay, ada pertanyaan daripada parent. Salam. Assalamualaikum. Tanya, ini macam contoh, setelah anak biasa ada kelas ngaji kat rumah. Setiap sebelah seminggu beberapa kali ke atau setiap hari kan ada time yang ada kelas ngaji sebelum ni lah. Jadi bila dia masuk asrama, adakah macam ada memang asrama sediakan macam hari-hari semua orang kena mengaji. Kalau yang macam apa mana yang mengaji lah, belajar mengaji tu, ataupun macam kalau tak ada asrama ke sekolah ke ada sediakan macam okey parent boleh contact mana-mana ustaz-ustazah atau maklumat-maklumat yang boleh buat personal one-to-one ke lah. Nak tahu ni tu lah. Okay, soalan yang valid tu. Siapa yang boleh jawab ya? Ustazah Hamizah nak jawab? Okey, untuk mengaji, ni mengaji Quran kan? Untuk mengaji ni, di sekolah memang kita ada subjek tilawah dan juga hafazan. Jadi setiap minggu tu memang murid-murid akan ada sesi bacaan bersama guru lah. Dekat situ akan berlakunya kita talaki ataupun kita baca dengan guru dan guru betulkan kesalahan. Itu memang setiap minggu akan ada lah. Okay, dan di asrama biasanya kita akan buat untuk pelajar yang lemah sahaja, yang lemah bacaan Quran sahaja yang kita buatkan macam tuition lah untuk mereka. Allahuakbar. Terima kasih Ustazah. Okay, terima kasih Ustazah. Harapnya soalan tu dapat jawapan tu membantulah dalam soalan tu. Okay, soalan seterusnya daripada Puan Nazliza Nazir. Kalau basuh sendiri, mesin basuh secara automatik ke? Ni sepenuhnya kan? Dia fully Mesin automatic. basuh automatik. Okay. Tekan saja. Ya, betul. Tekan saja. Dan diharapkan untuk penggunaan mesin basuh pun insyaAllah kita akan ajarlah pelajar waktu orientasi nanti. Nak tekan apa.
InsyaAllah. Okey, baiklah. Okey, soalan lagi, adakah dibenarkan baju tidak berkola di asrama? Baju tidak berkola. Okay, kalau ikut dalam list yang kita berikan, pelajar boleh bawa baju basahan sebanyak 3 helai untuk banin dan 2 helai untuk banat. Jadi baju basahan tu maksudnya baju tak berkola lah. Okey. Alright. Seterusnya, list barang-barang asrama boleh dapat di mana ya Ustaz Ustazah? Dalam Linktree tu kan? Borang. Okey, dalam link yang tu guru satu post tu. Guru Berkaitan satu. dengan peralatan asrama lah. InsyaAllah. Seterusnya, bagaimana dengan pelajar yang lemah dalam subjek tertentu, adakah diberi kelas ekstra? Ni subjek bukan subjek Quran kan, bukan subjek tilawah kan? Okay, so ni macam mana ni nak jawab? Okay, bagaimanakah dengan pelajar yang lemah dalam subjek tertentu, adakah akan diberi kelas ekstra? Okay, setakat ni amalan kita di asrama, kita akan ada grup lah, untuk pelajar-pelajar. Contoh macam satu tingkatan tu, dia ada macam faci dia sendiri. Pelajar yang cemerlang, dia akan bimbing pelajar yang lemah. So setakat ini itu sahaja yang kita buat. Dan kalau boleh saya tahu Puan Nazliza, anak ni tingkatan berapa? Anak Puan Nazliza. Kalau tingkatan 4 dan tingkatan 5, okey, tingkatan 1. Tingkatan 1 kita akan fokuskan pada apa orang kata, lebih kepada mentor-mentee lah. Okey, abang-abang senior yang akan ajar adik-adik tersebut. Okay. Untuk kelas ekstra tu setakat ni kita tak ada. Okay, kemudian barangan mendobi seperti sabun basuh baju dan pelembut fabrik bawa sendiri. Kalau dobi, maksudnya hantar ke dobi lah kan, so dobi akan sediakan semua sekali. Tapi kalau basuh sendiri di asrama, jadi kena bawa lah sabun basuh baju dengan softlen semua tu. Okey. Kemudian tudung labuh perlu 2 lapis atau boleh guna yang selapis untuk kegunaan dalam asrama. Ustazah tolong respon. Okey, untuk yang tudung tu, pakaian tudung dalam asrama hanya macam tudung sarung yang instant tu. Yang dia tak adalah nak sangat-sangat labuh sangat kita kat luar, tapi sopan lah dalam asrama. Biasanya kan satu lapis je lah yang selesa untuk dia pakai. Okay, ada lagi pertanyaan daripada ibu bapa? Kalau tak ada yang nak tulis, boleh juga membuka unmute mic dan boleh bertanya terus direct lah dalam soalan. Kena tutup. Okay. Itu bagi sedikit ruang lah kalau ada lagi ibu apa yang masih nak menulis lagi dia punya soalan dia ke. Tambahan lagi satu lah berkaitan dengan pelajar-pelajar di asrama nanti. Saya cuma macam nak ulang balik perkara yang pengetua sebut 3 perkara tadi tu kan, tarbiyah, akademik dan juga kurikulum. Memang dekat asrama ni memang hari-hari pengisian-pengisian yang disampaikan oleh pelajar asrama, oleh warden-warden, kita memang sangat-sangat menitik beratkan kemenjadian murid lah. Jadi perlu juga untuk saya fokuskan kepada ibu bapa bahawa asrama kita tak sama dengan asrama tempat lain. Asrama sekolah kita akan jaga pelajar asrama kita agar tidak terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Dan juga kita sangat mengharapkan pelajar-pelajar yang akan masuk nanti
tidak membawa apa orang kata istilah sekarang, vibe-vibe yang negatif. Kita tak nak benda-benda yang negatif dibawa ke sekolah kita. Sebab sekolah kita bukan macam sekolah yang orang kata apa, main tangkap muat je. Sekolah kita kan macam ibu bapa semua tahu ada prosedurnya berkaitan dengan interview semua, ada ujian pencapaian. Jadi dekat sekolah kita ada standard tersendiri. Jadi kami mengharapkan mindset ibu bapa hantar ke asrama, anak-anak ke asrama ni bukannya untuk apa orang kata menyelesaikan, untuk guru-guru, warden-warden menyelesaikan masalah anak tu sendiri. Tapi anak itu perlu membawa ataupun memberikan perkara-perkara yang positif di asrama. Kalau ada benda yang tak elok, anak itu yang cuba perbetulkan perkara yang tak elok tu di asrama. Okey. So adab dan akhlak di asrama tu sangat dititik beratkan lah di sekolah kami ni. Sekolah kita, sekolah Hidayah. Okey, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Fikri. Ada lagi pertanyaan. Public phone untuk pelajar hubungi ibu bapa ada kan? Okey. So ni Ustaz Muiz boleh jawab. Ya ada. Untuk public phone kita akan serahkan satu kad phone di mana kad tu hanya perlu top up sahaja. So dia bukan pakai kad pakai buang. So kad telefon tu kita akan top up dan top up tu akan dibeli di koperasi SMEH. So kita akan untuk first ataupun yang untuk pelajar yang baru kita akan bagi free, dan dalam kad tu ada berbaki RM3 sahaja. So dia perlu top up di koperasi SMEH lah. So nanti saya akan confirmkan dengan koperasi ada lagi tak untuk stok top up. Untuk kad insya-Allah ada untuk kad. Untuk pelajar baru, kad baru insya-Allah hari pendaftaran kita akan serahkan lah. Itu saja. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya soalan, adakah waktu yang pelajar wajib balik selain cuti habis sekolah? Dia punya jadual balik kampung. InsyaAllah Puan, kami akan keluarkan jadual balik kampung tu lah. Okay, insyaAllah kami akan keluarkan dalam link tree tersebut. Kita akan sertakan semua sekali dalam tu. Jadual balik kampung, jadual outing. Jadual lawatan. Apa lagi? Ya. Maksud saya setelah jadual tu orang semua boleh balik tapi dia tak balik. Boleh ke? Oh, okey. Kalau macam contoh kalau jadual balik kampung yang diletakkan ataupun yang ada dalam takwim, pelajar memang wajib balik lah. Okay, pelajar wajib balik. Cuma in case contoh ada beberapa perkara, isu contoh pelajar tu duduk di Singapura atau duduk di Sabah Sarawak yang jauh kan. Jadi ibu bapa boleh buat permohonan dan kautim dengan ibu bapa kawan yang lain untuk tumpang tidur di rumah kawan tersebut. Itu salah satu cadangan yang kami boleh berikan lah. Sebab kalau waktu cuti wajib balik kampung tu, kita beri peluang pada warden lah untuk bercuti juga. Okey, Puan. Baik. Okey. Kemudian selimut, bedsheet, bagaimana ya Ustaz-Ustazah? Okey, selimut boleh bawa daripada rumah. Untuk bedsheet boleh beli di koperasi sekolah nanti. Koperasi sekolah akan dibuka pada hari pendaftaran nanti insya-Allah. Okey, kemudian selimut bawa sendiri. Okey, adakah pelajar boleh menghubungi parents dengan public phone pada bila-bila masa? Kita ada had masa lah. Okey, contoh macam kalau hari cuti daripada pagi tu sampai malam boleh. Kecuali sampai pukul 11 lah, 11 malam. Sebab 11 malam tu pelajar dah mula masuk dalam dorm masing-masing. Okey. Jadi kalau hari sekolah, lepas balik pada sekolah pukul 4 petang, so daripada situ sampai 11 malam lah pelajar boleh call, kecuali waktu-waktu contoh waktu solat
antara maghrib dengan isyak kita ada aktiviti setiap hari, jadi yang tu kita tak benarkan lah. Dan waktu prep kita tak benarkan. Waktu prep kita akan habis pukul berapa hari tu kita bincang, 10 suku kan? Ke 10.30? 10 10.15. Prep habis pukul 10.15 malam. Jadi selepas tu 10.15 sampai pukul 11 tu pelajar boleh call parent lah guna public phone. Sedikit tambahan untuk public phone. Public phone di asrama dia ada dua jenis. Satu jenis yang pakai kad dan satu lagi pakai duit shilling. So terpulang pada ibu bapa lah. Sama ada anak-anak diberikan duit shilling ataupun diorang akan terima kad untuk call. Itu saja. Okay, kalau yang pakai shilling tu minta bekalkanlah kepada anak-anak shilling. Okay. Baik, ada soalan yang terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Muhammad Tarmidi. Bapa kepada pelajar yang barulah untuk masuk asrama kali ni. Okey, jadi soalannya berkaitan dengan peralatan tu dalam senarai tu, yang kita muskil sikit tu yang ada kotak Toyogo tu. Sebab kami kurang jelas apa dia sebenarnya kotak Toyogo tu. Boleh dapat penjelasan, mohon penjelasan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih atas pertanyaan tuan. Mohon tunggu sebentar, anda rasa Ustaz Fikri sedang membuka. Okey, kotak Toyogo ni contoh. Nampak ke? Tu. Itu contoh-contoh kotak Toyogo lah. Jadi ini yang pelajar dibenarkan untuk bawa. Contoh yang yang warna putih, warna biru ni lah. Bukan yang ni tau, bukan yang 3 tingkat ni. Bukan. Tapi yang jenis macam ni. Dan juga dia punya kotak dia jangan tinggi sangat jangan besar sangat. Sebab nanti tak cukup ruang untuk nak selit bawah katil. Ada rasa jawapannya adalah untuk Toyogo ni adalah dia simpan barang-barang pelajar. Nak rasa yang itu kot sebenarnya. Untuk pelajar banat ni memang sepatutnya kena ada betul tak warna perempuan. Sebabnya kita punya loker tu terhad rasa. Terhad untuk loker ni lah, loker baju kan. Betul. Kalau dekat banat memang setiap Okey, pelajar. Okey. Okey. Berkenaan dengan saiznya tu, yang dalam senarai tu saiznya 28 inci, lebar dia tak dalam sekaki macam tu. Adakah saiz tu atau boleh besar lagi sikit tu? Sebab saiz tu saya rasa macam saiz tu sebabnya kita ngam-ngam nak masuk ke bawah katil. Saiznya adalah satu kaki. Itulah lebih kurang. Ya, betul. Okey. Saya maklum. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Okey, dekat bawah ni ada juga, ada tak khidmat gunting rambut di asrama? Okey, khidmat gunting rambut di asrama. Ustaz Fikri boleh jawab kot? Okey, setakat ni ini Puan Hanis ni pair lama lah. Okey. Okey. Setakat ni yang pertama berkaitan dengan jadual balik kampung. Yang kami dah buat setakat ni balik kampung sebulan sekali lah. Itu yang paling lama. Paling lama 4 minggu dia berada di asrama. Jadi kalau dia potong rambut sebelum masuk ke asrama, dalam tempoh 4 minggu tu sepatutnya masih okey lah rambut dia. Kecuali kalau dia potong rambut profession yang panjang ke atas tu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat masa ni kita ada seorang staff baru di sekolah, tapi dia bukan staff potong rambut, tapi dia staff pegawai IT, tapi dia dalam masa yang sama part time dia memang tukang gunting lah. So insyaAllah kita pun dah bincang dengan dia, sekiranya perlu, insyaAllah dia boleh datang lah untuk potong rambut pelajar asrama ni. Okay.
Jadi anak-anak tak perlu bawa tak perlu bawa apa panggil alat pemotong rambut tu ke asrama. Okey. Kemudian soalan seterusnya, jam loceng boleh dibawa atau akan ada rutin giliran? Okey, pelajar dibenarkan untuk bawa jam loceng ke asrama dan biasanya memang kita ada pelajar lah yang akan kejutkan pelajar-pelajar yang lain. Okey. Kemudian soalan yang last tu, jadi kotak yang bertingkat tu tak dibenarkan. Ya, tak dibenarkan kotak yang bertingkat. Kita hanya benarkan Toyogo yang satu kotak tu sahaja. Yang ada penutup tadi tu. Okey. Ustaz, sebab yang pasal gunting rambut tu, sebab kadang-kadang bila balik kampung dalam cuti 3-4 hari yang cuti tak lama, sebab kadang-kadang pergi banyak urusan nak dibuat atau pergi bercuti, balik kampung, jadi tak sempat nak gunting rambut. Pergi barber kadang-kadang penuh dan memang tak sempat. Sebab itu tanya kalau ada khidmat gunting rambut, jadi bila anak dah balik asrama, jadi mungkin boleh gunting rambut anak kat asrama, macam tu lah. Itu je. InsyaAllah lah macam saya sebut tadi, pilihan yang kedua tu kita ada staff yang memang mahir untuk potong rambut dan kita pun dah kau-tim dengan dia. Sekiranya pelajar ada yang nak potong rambut, kita akan panggil dia lah, insyaAllah. Dan juga kalau pelajar rasa perlu pergi gunting rambut di luar, boleh beritahu dengan warden lah, request lah, atas request. InsyaAllah warden boleh bawakan ke kedai gunting rambut, insyaAllah. Sedikit nak tambah berkenaan jam loceng. Kalau tak silap Ana, kita punya peraturan kita adalah segala jenis jam loceng ataupun lampu LED ataupun lampu study ataupun apa-apa sajalah barangan-barangan elektronik yang nak dibawa ke asrama, mestilah bersumberkan bateri ataupun bateri AA ataupun AAA. Tidak dibenarkan membawa peralatan elektronik yang menggunakan USB punya charger tu. Okay, sebab memang kami tak benarkan pelajar-pelajar asrama mengecas apa-apa sajalah peralatan mereka dekat asrama. Okay. Itu termasuk juga smartwatch memang tak boleh. Okay. Satu lagi Ustaz Imran, kita benarkan pelajar untuk bawa earphone. Okey, kita benarkan pelajar untuk bawa earphone. Ya, dibenarkan. Di asrama kita sediakan PC lah, komputer untuk pelajar guna untuk cari maklumat dan sebagainya. Jadi earphone sahaja yang kita benarkan, earphone yang bertali. Ya, betul. Earphone yang bertali seperti jap. Macam yang Ustaz Imran pakai lah. Okay, yang macam ni lah. Ni. Okay. InsyaAllah ada. Okay, sekarang dah menunjukkan 10.33. Ada siapa lagi ibu bapa yang nak bertanyakan soalan? Ataupun nak buka mikrofon je, boleh tanya. Tambahan lagi satu, InsyaAllah kita akan sertakan buku panduan lah kepada ibu bapa nanti. Buku panduan tu yang betul. Kita akan masukkan ke dalam link tree nanti. Dan yang kedua, bila pelajar masuk asrama pada hari Sabtu minggu depan, kita pun akan bekalkan buku panduan asrama tersebut kepada pelajar. Jadi kita ada soft copy dan juga ada hard copy lah untuk rujukan pelajar dan juga ibu bapa. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Fikri. Okay, nampaknya tak ada lagi pertanyaan. Pasang loceng kat asrama macam loceng. Ustaz ada lagi satu Ustaz, sorry. Ya, betul. Berkenaan slipper. Okey, slipper, katakanlah kat rumah anak-anak biasa pakai slipper. Slipper tu boleh pakai kat dorm ke atau memang slipper tu hanya untuk dorm, nanti dia tak boleh bawa lah macam kalau kat rumah. Maksudnya slipper dalam dorm. Betul. Anak rasa tak ada isu kot ke macam mana? Okey, Maksudnya ada memang spesifik untuk dorm saja ke atau dia boleh pakai macam
kat rumah kan ada slipper tu dibawa ke dorm ke macam mana? Tak boleh lah kan sebab dorm macam indoor kan. Oh ya betul. Okey, anak puan lelaki ke perempuan? Banin ke banat? Perempuan. Okey. Untuk pelajar Okey. kita minta Ustazah Adilin lah jawab sebab Minta maaf terjawab pula. Okey. Untuk pelajar banat, memang setiap orang diwajibkan untuk bawa slipper untuk pakai di dalam asrama. Tapi slipper tu akan dipakai dekat bahagian luar dom. So dalam dom biasanya diorang tak pakai slipper lah sebab lantai pun lantai kayu, so dia taklah sejuk sangat. Tu je lah, biasanya setiap orang akan bawa satu slipper untuk pakai dalam bahagian asrama. Dia macam slipper rumah lah kan, slipper dan rumah. Tapi dekat asrama kita tu, kita ada pekarangan, kita ada koridor untuk asrama banat kan. Jadi kawasan tu lah yang dibenarkan pakai slipper. Cuma slipper tu kita tak benarkan dia bawa masuk dalam bilik tidur dan dom. Dan slipper tu juga kita tak benarkan dia guna di luar kawasan asrama. Kalau luar kawasan asrama, dia kena pakai slipper yang lain lah. Okey, dia tak boleh pakai slipper yang sama. Okey, kalau pelajar banin, kita hanya galakkan untuk bawa slipper apa panggil? Alas kaki. Slipper apa panggil? Apa nama itu Dalam house shoe, house slipper. lebih kurang macam tu lah. Slipper dalam rumah lah, slipper bilik. Okey, kita hanya galakkan lah. Bedroom slippers. Okey, baik. Ustaz, terima kasih. Okey, seterusnya saya propose pasal launching kat asrama. Bolehlah, insyaAllah kita boleh consider, kita ambil maklum perkara ni lah. Okay, atas cadangan yang diberikan. Okey, kemudian pakaian masa hari pertama register. Okey, pakaian pertama hari register, kalau dah ada baju yang ada logo sekolah, boleh pakailah. Okey, kalau tak ada, macam mana Untuk pelajar baru untuk pelajar baru sekolah, bukan pelajar baru asrama pelajar baru yang baru masuk sekolah menengah Islam Hidayah, mereka akan ada hari pendaftaran kan pada 18 hari bulan tu. Dan ada orientasi. Jadi mengikut pakaian orientasi itulah. Okey, baik. Kemudian soalan yang terakhir kat situ, buku-buku bacaan, majalah, komik berilmiah dan sebagainya tidak dibenarkan. Okey, buku-buku kita benarkanlah. Cuma komik yang komik cerita kartun yang ngarut-ngarut tu kita tak benarkan. Tapi kalau komik yang jenis komik yang beri motivasi semua tu, yang tu kita benarkan. Okay. Macam novel ilmiah, novel berkaitan dengan agama semua kita benarkan lah. Tapi kalau novel berkaitan dengan cerita yang bunuh diri apa semua tu kita tak benarkan. Kita panggil apa novel tu Ustaz Imran? Fiksi. Fiksi. Yang jenis fiksi. Contoh macam novel yang ada tajuk dia satu perkataan sahaja. Itu satu contoh novel yang sebenarnya novel-novel tu sangat berbahaya lah. Sebab hari tu kami guru-guru mendapat pengisian berkaitan dengan beberapa tajuk novel yang tidak sesuai untuk pelajar-pelajar. Novel indie. Novel indie nama dia. Okay. Kalau saya boleh tambah sikit, kalau dekat asrama banat, apa yang kita tentukan pasal novel tu hanyalah daripada Iman Publication je. Untuk novel cerita-cerita lah. So Iman Publication, buku-buku dia boleh. Kalau ada unsur-unsur yang baik, okey je, tak ada masalah. Kalau komik, hanya komik Islamik. Okey, pakaian orientasi. Yang ni Ustazah Hamizah ni kena jawab. Pakaian orientasi tu pakaian apa? Pakaian orientasi tu ada dinyatakan di dalam surat orientasi yang kami dah sebarkan dalam grup
Pakaiannya pakaian biasalah, sama ada kemeja atau t-shirt berkolor bagi lelaki, bagi perempuan baju kurung ataupun jubah beserta tudung labuh. Okey. Berkaitan dengan majalah yang Puan Sri Dewi tulis tu, yang tu dibenarkan. Dewan Siswa, Dewan Dewan Pelajar. Siswa, Dewan Pelajar boleh lah. Okey, rasanya itu sajalah kot pertanyaan daripada ibu bapa, insyaAllah. Harapnya semua ibu bapa dapatlah pengisian daripada kami punya sesi taklimat kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan juga boleh salurkan dalam grup Telegram, insyaAllah. Kami akan cuba menjawablah mana yang kami boleh. Okay. So tak nak panjang-panjang sangat, takut ibu bapa yang nak tengok recording nanti pun macam lama dia punya penyampaian dia kan. Okay. InsyaAllah Ana buka kalau ada Ustazah Hamizah atau Ustaz Fikri atau wadah-wadah lain nak menyampaikan apa-apa kata-kata terakhir sebelum kita menamatkan. InsyaAllah tak ada lah. Nanti cuma kalau ada apa-apa urusan, pertanyaan, nanti boleh terus masukkan dalam grup lah. Ada satu pertanyaan daripada parent berkaitan dengan bulan Mei ke bulan Jun yang akan datang. So nanti insyaAllah nanti kami akan jawab kemudian lah. Sebab yang tu kita tak boleh nak jawab sekarang. Okay, sebab kita kena tengok keadaan semasa. Allah Alam. So saya secara peribadi mengalu-alukanlah kedatangan ibu bapa baru ke Asrama Sekolah Menengah Islam Hidayah dan juga ibu bapa lama, dan terima kasih banyak-banyak jazakumullahu khair kerana memberi peluang dan memberi kepercayaan kepada pihak asrama untuk mendidik anak-anak puan untuk menjadi yang lebih baik. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, daripada pihak yang lain, Ustaz Hamizah atau wadah-wadah lain nak menyampaikan apa-apa, kalimat ataupun menyampaikan amanat? Cuma nak pesan lah kepada ibu bapa supaya sekarang ni tengah buat persediaan kan untuk anak-anak masuk ke asrama. Jadi mungkin ada yang dah mula packing barang masuk ke dalam beg kan. Jadi saya mohonlah kepada ibu bapa supaya kita sama-sama pastikan barang-barang yang anak-anak bawa. Kadang-kadang anak-anak ni dia pandai kan. Sebab pernah berlaku anak-anak ni dia bawa 2 handphone. Ni bagi yang luar JB Dia bawa 2 handphone, satu dia serah, satu dia simpan, dia sorokkan. Jadi ibu bapa tolong pastikanlah anak-anak tidak membawa barang-barang terlarang lah. Yang seperti mana yang Ustaz Fikri dah paparkan tadi. Biasanya pelajar akan curi-curi bawa handphone, kemudian sekarang ni musim vape lah. Vape ni dia ada pelbagai bentuk kan, ada bentuk macam pen, ada bentuk macam pen drive, macam-macam. Kadang-kadang kita ibu bapa ni pun kita tak perasan itu adalah vape, tapi sebenarnya itulah vape kan. Jadi saya mohonlah kepada ibu bapa supaya kita sama-sama check lah barang-barang yang anak-anak kita bawa. Allahuakbar. Okay, baiklah. Ada lagi siapa-siapa nak memberikan kata-kata lain? Ustazah, warden? Okay, nampaknya macam tak ada apa-apa lah. Okay, insyaAllah baiklah kita tamatkan di sini sajalah kita punya sesi taklimat pada kali ini. Nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua ibu bapa yang masuk ke dalam taklimat ini dan mendengar dengan penuh sabar dengan mendengar semua sekali semua penerangan daripada pihak kami. Harapnya semua penerangan dan juga soal jawab dapat menjawablah segala pertanyaan yang ibu bapa ada, terutama ibu bapa yang baru. Okay, so di sini Ana menamatkan sajalah. InsyaAllah kita berjumpa di hari pendaftaran nanti
Kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan tamatkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, sekian saja. Kita akan jumpa pada hari pendaftaran nanti insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama.